Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan nafsu radiyah situ, tiada baginya wirid, kerana wirid itu tiada ada ia melainkan serta dengan iktibar sifat, dan makam itu gugur segala iktibar sifat dan asma' dan af'al. Bila tiba nafsu radiyah, mana orang yang wukuf qalbi dia dengan Tuhan, bersalahan pada martabat yang dahulu daripada martabat ini, maka baki dengan dirinya, mana dia masih lagi memandang diri dia. Makrifat yang sebenar apabila dia keluar daripada diri dia. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau kenal siapa Tuhan engkau. Faham tak? Itu kalam dari hikam Ibn Ruslan Ilmu Ruslan. Dia kata apa? Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, maka kau kenal sebenar-benar Tuhan. Apa maksud dia? Itulah yang kita baca selalu, la haula wala quwata illa billah. Itulah dia maksud. Mana tidak ada haul, daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan dia. Bermakna kita matikan pandangan kuwah kita dalam memandang kuwatillah. Kita matikan haul, daya kita dalam memandang haulillah. Kita matikan iradah kita dalam memandang iradatullah. Kita matikan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah. Akhirnya kita matikan kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan Tuhan. Baru dia akan rasa siapa dia Tuhan sebenarnya. Dia akan nampak kebesaran, keagungan Tuhan, dan situ rahsia makrifat akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Di dalam makam itu radiyah, orang yang telah reda betul-betul dengan Tuhan, dia senyap. Man arafa Allah kalla lisanu. Siapa betul-betul kenal Tuhan, no comment, dia tak ada senyap. Sebab apa? Tuhan akan bukakan maknanya banyak rahsia-rahsia marifat yang tinggi dengan dia. Apabila dia naik sampai peringkat radiyah, di bawah sekali apa? Ammarah. Ini nafsu ni paling teruk, nafsu kehaywanan. Semayang tidak, puasa tidak, masjid pun tak kenal Tuhan. Maka Tuhan tarik naik atas satu, dipanggil nafsu lawamah. Kebanyakan kita duduk ni kan, dia belajar dan kena ilmu, dan dia dah hasrat nak jadi lebih baik, tetapi dia tersangkut, kadang-kadang pun jatuh, buat taubat jatuh balik maksiat. Maka lawamah dicela diri dia dengan bertaubat. Kemudian di-prepare lagi, diasah lagi, tajamkan makrifat dia. Dia naik nafsu mulhamah. Mulhamah ni dah banyak dapat ilham rabbani, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana ilham banyak masuk. Sebab apa? Bekas kalbi sudah cantik, banyak dituangkan. Dia speed lagi, dibersihkan lagi, dia turun naik yang keempat. Nafsu dipanggil mutmainnah. Kalau kita keluar roh kita dalam keadaan mutmainnah, maka jaminan syurga daripada Allah Ta'ala. Permasalahan kita tak tahu dia keluar tu waktu apa. Indan tihad ajalihim, ketika tamat ajal mereka sampai je. Ketika itu hadis mengatakan ukuran ketiga di situ, al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau sebaliknya dikira di ujung umur tu. Sebab tu ada orang di awal baik sampai akhir pun baik. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan terjadi golongan tu. Ada golongan yang awal rosak sampai akhir rosak. Awal dia kafir, mati pun kafir, wal ayazubillah. Ada di awal dia cantik, tiba-tiba di ujung dia berubah, wal ayazubillah. Dan ada yang awal dia rosak, ujung dia cantik, benar juga. Jadi dikira di mana? Dikira di ujung. Macam kita lari dalam lomba lari 3 pusingan tuan. Round pertama di ke depan, tu tak kira lagi. 2 round dia mencacak depan. Masuk round ketiga dia pengsan. Orang lain potong ni. Jadi nak kira garis penamat yang ketiga tu. Jadi oleh garis penamat adalah setengah daripada rahsia. Tak ada siapa tahu umur dia bila tuan. Jadi dia sentiasa berlaku antara dua. Bainan nafasain, antara dua nafas. Maut dia sampai antara dua nafas. Ada kala kita sedut, nafas tak boleh nak embus. Ada kala kita embus nafas tak boleh sedut. Sap malaikat terik. Oleh kerana itu tiap-tiap nafas hendaklah dijaga. Lepas tu kita gunakan zikir fi kulli lamhatin wa nafsin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak berada di antara tiap-tiap nafas. Wa nafasin, tiap-tiap nafas. Lamhatin mana kelepan mata. Mana kelepan mata kita dia jadi kelepan mata ahli ma'rifah, yang sentiasa mengenali akan Tuhan dan sentiasa maknanya duduk di bawah panji maknanya pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru dia cantik dua tu.
Jadi bila naik saja nafsul mutmainnah tu dipanggil dalam Quran, surat jemputan tu panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang telah tenang tentram. Ya, nafsu ni kalau Tuhan uji dengan kesenangan boleh tak hanyut, kalau Tuhan uji dia dengan kesusahan pun dia tak melatah, dia tetap, ya, tetap dia bertuhankan betul dengan Allah Ta'ala kerana apa keadaan sekalipun. Ini gambaran kasar mutmainnah, yang mana qalbi dia sentiasa dengan Tuhan ni. Maka Tuhan panggil irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan reda dan derita. Maka falhuni fi ibadi, masuk dalam hamba-Ku yang dipuji, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurga. Itu boleh. Makna kita nak duduk dalam mutmainnah paling kurang, tuan-tuan ni paling kurang. Maka atas dia radiyah, kemudian ada mardiyah, kammalah mukammalah. Itu makna peringkat-peringkat kedudukan keimanan seseorang tadi dan makrifat dia telah dipilih oleh pakar dia. Siapa pakar dia? Arifina billah, golongan orang yang arif dengan Allah Ta'ala di kalangan sufiyah. Dan berserahan pada martabat yang kemudian itu, maka ia itulah baki dengan Tuhannya. Ada pun yang atas lagi, dia apa? Baqa dengan Allah. Baki mana zat muttasib bil baqa. Mana makam dia maqamul baqa. Apa mana baqa? Ru'yatullah, ya, ru'yatul khalq billah. Dia memandang makhluk tapi dengan Tuhan. Kalau fana dipanggil ru'yatullahi bila khalqin. Dia karam dia tak nampak makhluk. Qalbi dia jasad nampak kan ya. Sebab kitab ni tak bincang zahir, dia bincang semua dalam, enjin dalam qalbi dia, tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila Tuhan tilik cantik qalbi kita bersinar dengan nurul tawajjuh, nurul ma'rifah, nurul mahabbah, nurul ishkin. Masya-Allah, orang tu amat dikasihi oleh Allah Taala. Tapi kalau dia tengok Tuhan tilik qalbi kita, dia ada apa? Zumlatul kufri, zumlatul ghaflah, zumlatul isyan habis. Kegelapan lalai, kegelapan maksiat, itu bahaya besar. Ya, sebab Tuhan tidak setiap saat, tidak ada satu saat pun kita terlepas daripada takluk sifat basar kan. Kita mengaji Usuluddin, ya, sifat basar dia panggil takluk inkishaf, nyata zahir dan batin kita. Satu saat pun kita tak pernah terlupa dia, Allah Ta'ala tak lepas daripada kita. Tapi kita rasa tak benda tu ada masalah. Sebab kalau Usuluddin dia pegang, dia yakin Allahu yattasib bil basar, ya, bidali qauli ta'ala innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala bersifat basar. Dalil Quran kata innallaha sami'un basir. Tuhan sami' mendengar, basar dia melihat. Tapi keadaan dia rasa tak? Ada rasa tak Tuhan lihat? Ini masalah. Dalam tasawuf dan sufi ahli makrifat sebenarnya dia nak proses supaya kita ada syuur, qalbi kita perasan. Sebab tu jangan kita tak perasan dengan Allah. Atau pimpin tunggu saya dipesan, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Dia punya cakap tadi macam bunyi dia pendek tapi gerun kita dengar. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah. Dia pesan sikit kan, dia pesan wali-wali dia, 2-3 patah dia cakap auqa bin nab, bergegar hati kita dengar. Ya, kau jangan berani-berani nak lupa Tuhan. Kau jangan buat tak perasan dengan Ta'ala. Kita dengan anak kita, kalau anak kita dia buat tak acur, dia buat tak perasan, kita marah. Dia budak ajar 2, depan kita diisap okok saja, dia buat tak perasan. Budak dengan pelampang kan, kau tak perasan dia buat. Amal kita marah kalau orang bawah kita buat tak perasan, sedangkan kita hamba fakir dengan Tuhan. Tiba-tiba kita buat tak perasan, buat kepala kita, ini boleh penyakit. Boleh murka Allah Ta'ala. Jadi disiplin ilmu sufi dia nak bawa, nak kena bersihkan kalbi dia, biar kita sentiasa ada keperasanan dengan Allah. Lagi kuat keperasanan dengan Tuhan, memang martabat kedudukan dia naik lagi tinggi. Ya, dia akan pergi pada radiyah, mardiyah, kammalah, mukammalah. Hasil daripada qalbi dia lagi terang. Tu. Dan adalah sifat orang yang dalam martabat nafsu radiyah itu benci ia segala barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, apa maksud dia? Mana hati dia tidak diletakkan mahabbatul khalq. Kasih makhluk tak letak ada. Makhluk dia letak di luar dia. Abdanuhu ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, hati tak ada.
hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Itulah pakaian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para awliya. Jasad dengan kita tak ada masalah jasad ya. Jasad dia tak tahu, dia kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan hakikat kita dalam tu. Jadi yang dalam tu bagi pada Tuhan dia ya, yang luar ni bagi orang luar. Jasad kita nak muasyarah, nak kerja masyarakat, tolong bantu apa semua, menjaga, buat kerja okey, tak ada salah. Dalam tu jangan, dalam tu dengan dia. Sebab dalam tu dia tilik. Innallaha la yanzila suwarikum walakinnallaha yanzila ma fi qalbikum. Allah tak pati luar kamu, dia pati dalam. Yang dalam tu yang mahal. Apa yang mahal? Mahabbah, kasih, rindu, ya, itu semua. Gerun, itu semua sifat dalam. Yang tu kita nak letak kat dia. Ha, bila letak kat dia, maka cantiklah kalbi, bersih, maka dia mendapat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Mana rabiah tu segala barang yang lain daripada Allah Ta'ala, ya, dia tak letak dalam kalbi dia. Sebab kalbi kita dipanggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Macam mana Kaabah orang panggil Baitullah, rumah Allah. Bukan makna Tuhan duduk dalam tu, Tuhan tak ambil tempat. Mana rumah untuk kita menghampirkan diri kepada Allah, rumah tempat kita ibadat kepada Ta'ala. Maka kalbi itulah, kalbi ni tempat layak berurusan dengan Allah, ma'rifah dengan dia, tajalliyat semua dengan dia kan. Ada penjasad kita tak layak. Jasad sangka luar ni besok sampai masa dimandikan, dikapankan, disemayang, masuk dalam lubang itu ya kan. Sebenarnya kita nak jaga hakikat diri kita tu, ar-ruh tu. Yang bercakap sekarang tu dia kan. Kalau dia keluar orang kita habis tu, tengah-tengah ya. Dia tu yang kita nak kenalkan, sekenal-kenal, serapat-rapat dengan Allah. Lagi rapat dia dengan Allah, lagi selesa dia di akhirat esok. Ya, dia jadi orang rapat dengan raja segala raja. Itulah Allah Ta'ala. Ya, kalau jarak jauh tu tak berselak, apatah lagi kalau dah tak jarak jauh dibuat masalah pula lagi. Jangan kita balik menghadap Tuhan sedangkan dia bermasalah dengan Allah. Ya, memang naas jawab dia tuan-tuan ni. Allah habis. Dan redha ia dengan tiap-tiap barang yang jatuh sekalian perbuatan dalam semua dengan tiada i'tirad. Ya, sebab dia tahu semua tu hakikat dari siapa? Dari Allah Ta'ala, maka ada hikmat. Sebab tu dia tak ada rasa apa pun. Bahkan dia lazat memandang sehingga dan man'u ainul ata'. Dia boleh rasakan bala tu nikmat. Sebab pada awliya dia pelik kan. Sehingga dia rasakan bala tu nikmat atau pakam dia tinggi. Sebab kita ni bila rasa bala sakit. Sebab kita masih lagi dikurung oleh nafsu. Yang rasa sakit tak selesa pun nafsu. Tapi kalau dia kenal Tuhan dia lain. Ya, dia kenal Tuhan dia ada lain. Sebab dia tahu apa Tuhan buat tu ada hikmat. Sebab pengenalan menyebabkan kesedaran, menyebabkan akhlak dia akan terkawal tuan-tuan. Satu misal tuan gosok, misal dia orang dua beranak, dia pergi Mekah. Bapa dengan anak. Anak dia ni guru silat. Jadi bila tawaf, ya, bapa dia kat belakang. Bapak dia tercepak kaki, dia tertolak anak ni, terjadah anak jatuh. Anak dia pun genggam benumuk ni, kata tu Arab kena ni. Dia pusing nak tu tengok bapak dia. Tu buka dia dah. Faham? Ya. Dia nampak bapak tu buka. Begitulah. Bila kita nak buat satu bab dia menampak siapa antara benda ni, Allah pun slow. Kalau kita akan slow. Dia akan dapat sifat kurang sabar. Kalau paling tinggi redha, dia pandang afal Tuhan. Itu sebenarnya didikan sufi nak bawa dalam tu. Cas dalam kita, kalbi kita tu, hakikat diri kita, roh dia dikenal betul dengan Allah Ta'ala. Maka insya-Allah selamat dalam apa keadaan. Dan tiada i'tirad, man tiada bangkangan, dan tiada menolak ia akan barang yang tiada disukai oleh nafsu dia tadi. Ya. Sebab dia tahu bahawasanya hakikat adalah dari dia, dan bila dia buat tu ada hikmat-hikmat yang tertentu maknanya. Kerana redha itu adalah sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala, serta karam ia di dalam syuhud jamalullah, keelokan Allah yang mutlak. Dia budak-budak yang matang dengan tak matang kan? Budak-budak sekolah, dia kecil lagi, bila kena siap sap, kena gotan cikgu, kena bapak dia marah tak? Dia marah tuan, bungut dalam, dia menangis geram. Tapi bila dia ucap terima kasih, bila dia dah matang,
Ya, dia dah umur 30 tahun 40 tahun, dia ingat, oh ini rahsia dia bapa rotan dia, guru rotan dia, rupa rotan tu, rotan ni ada hikmat. Kalau dia tak rotan mungkin dia aku tak jadi orang. Baru dia nampak zahir sakit tapi dalam tu ada hikmat. Begitulah Tuhan rotan kita dengan bala. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang itu tu Tuhan sengaja rotan. Padahal hadis Nabi kata siapa demam satu hari je pahala setahun ibadat. 2 hari 2 tahun, 3 hari dia demam, dia reda 70 tahun. Itu dalam hadis. Bayang kita nak buat ibadat bukan senang. Ini solid, bersih dalam lagi. Jadi dia memandang benda tu menyebabkan hati dia apa? Hati dia dapat ketenangan. Seronok bila dia nampak bala yang sampai peringkat makrifat yang tinggi. Bila bala sampai dia ucap apa tuan? Dia kena demam, kena sakit. Alhamdulillah albasni libasul awliya. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih engkau. Sebab siapa kekasih Allah Ta'ala? Nabi-Nabi Rasul Tuhan sarung kenapa? Ujian. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal pal amsal man kana fid dini sulba ishtadda bala'u. Ya, orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah Ta'ala ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sehingga demam Nabi Rasul itu lagi berganda daripada demam kita panas. Ya, sengaja Tuhan uji, Tuhan angkat martabat dia tinggi. Dan siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi Tuhan uji dia. Sebab apa? Bila benda diuji menandakan benda tu ada perhatian. Batu tu diambil, dimasuk dalam makmal, dibakar, sebab rupa dalam tu ada logam emas. Ya, maka dia kena bakar dulu. Baru akhirnya dia layak duduk dalam kedai yang siap ada jaga. Dia dah jadi cincin emas, gantai emas kan. Tapi dia kena bakar dululah. Tapi kalau batu grewil tak ada siapa nak kan. Kami batu grewil lah bagi RM2 nak, tak nak buat berjadah kan, sebab tak ada nilai. Benda bila diuji mana dia nilai. Hari ni faham, dia pandang sebalik. Bila Tuhan uji seseorang bermakna orang tu sudah ada dalam pandangan Tuhan. Tuhan nak angkat dia. Sebab dia pandang benda tu, dia rasa seronok. Datang bala tu dia rasa seronok. Bukan minta bala, tapi dia faham. Rohani dia faham Tuhan sedang bermuasyarah dengan dia untuk mengangkat kedudukan dia dan membersihkan kesilapan dia. Mungkin dia dah berdoa lama. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allahumma inni as'aluka ridhaka, jadikan aku ridha engkau dan berilah aku syurga, dan jauh aku kemurkaan engkau dan jauh daripada neraka. Okey, Tuhan terima. Tuhan terima doa dia. Bermakna dia telah dipilih untuk masuk syurga. Tapi keadaan dia untuk syurga belum layak ni, sebab dia dosa banyak. Ya. Al-Islam munazif wa tanazzahu fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Islam tu agama bersih. Ya, maka tak akan masuk syurga orang melainkan orang bersih. Sekarang dia doa Tuhan terima. Dia nak jadi ahli syurga, tapi dosa dia banyak, maka Tuhan hantar penyuci dia. Ya, Tuhan hantar dia demam, sakit, ya. Cukup kadang 2 minggu pak malaikat maut pun ambil nyawa dia. Bermakna dalam keadaan dia dah bersih tadi, malaikat pun ambil, maka layak alai untuk al-jannah. Itu hikmah dan Tuhan bagi itu sebenarnya dia cuci, makna dia sayang. Ya, tapi nafsu jahat. Dia kena sakit, ada gelisah. Ya, yang gelisah kan kita nafsu nak senang, sihat, perut bulat, tidur. Itu nafsu kan ni. Kita jangan kawan nafsu habis kita. Jadi makna kita kena faham Allah Ta'ala urus tu ada hikmat-hikmat di sebaliknya. Dan mendatang dengan dia oleh hal ini daripada merujuk bagi manusia akan jalan kebajikan, dan memberikan ia akan nasihat dan manusia, dan menyuruh ia dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Itu orang dulu dalam nafsu radiyah. Mana perjalanan hidup dia semua dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala, mana mendapat redha Tuhan. Dan satu lagi, dengan dialah mendengar oleh seorang akan perkataan melainkan memberi manfaat. Ya, dan tiada mendengar oleh seorang akan perkataan itu melainkan memberi manfaat ia dengan dia, padahal adalah hatinya masyghul dengan syuhud akan alam lahut dan syuhud akan sirrul sir. Sebab tu guru hakikat jalan rohani bagi Imam Syafi'i apa? Jawab Syekh Ma'ruf Al-Qarfi. Syekh Ma'ruf Al-Qarfi kata, aku mengajar muridku 40 tahun, sebenarnya jasad aku saja menghadap dia, rohaniku mi'raj ke hadrat Tuhan. Itu maksudnya apa? Dia bercakap tu semua dia nampak af'al Tuhan.
Ya, makhluk semua nampak cermin untuk memandang kehebatan kebesaran Tuhan. Dia bercakap pun dia rasa dari Allah Ta'ala. Itu yang hebat. Kita kalau bercakap kita rasa daripada nafsu. Apa nak tunjuk pula kita pandai, oh kita hebat, habislah, jatuh. Dia tak semuanya nampak gerak dari Tuhan. Oh dahsyat, ya. Tu buat dia punya kalam tu jatuh. Pesanan dia tu jatuh sampai ke mati kita ingat, sebab dia bersih daripada qalbi minal qalbi, daripada sir minal sir dia masuk. Dan saya begini bagi orang yang sampai kepada martabat ini, bahawa membanyakkan zikir apa? Hayyun, Allah hayy, mana Allah Ta'ala yang maha hidup. Bila ditajalikan hidup yang zati, maka tenggelam hidup yang lain, maka dirasakan betul kehebatan dan kebesaran Allah dan fana yang lain. Hasil bagi dengan Tuhan bersifat dengan Al-Hayyul ladzi la yamut, Tuhan yang hidup tidak mati, dan masuk ia kepada martabat yang keenam itu nafsul mardiyah, dan bersifat dengan segala sifat kamalat. Yang akan datang akan masuk nafsul mardiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Maulana Muhammadin